Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والصلاة والسلام على من قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صلاة وسلاما على رسولنا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Saya berpesan di saya juga tuan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dengan mematuhi, mentaati perintahnya, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita merafakkan kesyukuran kehadap Allah kerana di pagi yang mulia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pelbagai macam nikmat yang kita kecapi hingga ke saat ini. Umpamanya kita dapat bangun pada pagi ini dengan penuh kesegaran, dan alhamdulillah telah pun kita melaksanakan perintah salat fardu subuh. Mudah-mudahan ia dilaksanakan secara berjamaah bersama ahli keluarga. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bertemu lagi kita untuk siri Jum Mengaji online, atau kita sebutkan sebagai pengajian Al-Quran. Kerana kita akan membaca satu muka surat daripada Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita memetik hukum tajwid yang ada dalam muka surat tersebut dan tadabbur ayat. Jadi berkait dengan ayat Al-Quran yang kita baca tersebut semuka, dan kita kupas dalam ayat semuka yang kita baca insya-Allah. Dan untuk makluman tuan-tuan, puan-puan muslimin semua rahimakumullah, insya-Allah masuk bulan Ramadan Al-Mubarak, kita akan mengadakan tadarus online di page audio kuliah ini bersama dengan saya, dan insya-Allah setiap hari satu juzuk daripada Al-Quran. Bermula masa kita insya-Allah 2 kali dalam Allahumma salli ala Muhammad sehari. Kerana kita 2 kali setengah juzuk sekali. Kita tidak membebankan dengan sekali pertemuan dengan satu juzuk terus. Jadi 2 kali pertemuan setengah juzuk. Itulah bermula malam Ramadan. Malam Ramadan, malam tu
Ya, kita tak puasa lagi malam tu, sudah dimulai dengan solat sunat tarawih. Jadi selepas daripada solat sunat tarawih, boleh jadi dalam pukul 10 insya-Allah, kita mulakan untuk juzuk yang pertama setengah awal. Dan demikian keesokannya ya, pada selepas asar. Ya, lebih kurang dalam jam 5.30 petang, untuk juzuk pertama bahagian yang kedua. Demikian malam tu masuk malam yang kedua Ramadan, masuk juzuk yang kedua bahagian separuh yang awal pada juzuk. Begitulah insya-Allah sehingga berakhir Ramadan. Mudah-mudahan usaha kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat bersama dalam menyertai dalam majlis tadarus secara online tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk pagi ini kita akan menyambung pada muka surat yang ke 164. Ya, yang saya paparkan pada skrin, tuan-puan boleh melihat pada skrin. Muka surat 164 ayat yang ke 105 dari suratul A'raf. 105 suratul A'raf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 105 kita akan baca sehingga ayat 120. Banyak ayat sikit kita baca pagi ni. Dia banyak tu bukan jadi panjang, dia sama je sebuka juga. Cuma ayat yang akan kita baca ni ayat pendek-pendek lah. Tidak menyukarkan untuk kita nak dari sudut nafas kita lah. 105 hingga 120 ada 14 ayat lebih kurang. 15 ayat. Ya, 15 ayat insya-Allah yang akan kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang akan kita baca pada pagi yang mula ini. Baik. Ada komen satu di situ. Dengar ni imam muda tarawihku. Tak muda dah, tua dah. Bukan imam muda, imam tua dah. Tua dah. Pasal umur pun 40 dah kan. Baik, jadi sebelum kita membaca ayat dari ayat 105 suratul A'raf, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, kita akan membaca ayat 105 surat Al-A'raf. Itulah muka surat 164. Bersama dengan saya insya-Allah kita membaca semuka. Mudah-mudahan kita isi pagi ini dengan permulaan yang baik dengan bacaan dari suci Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت
كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada pagi ini dapat kita membaca satu muka surat lagi daripada Al-Quranul Karim. Itulah muka surat yang ke-105 hingga muka surat 120 suratul A'raf. Jadi setelah itu, muslimin muslimat rahimakumullah, kita akan melihat, memerhatikan hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ayat yang ke-105, tuan-puan boleh bersama kita memerhatikan hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang kita nak sentuh pada pagi ini. Baik. Pada ayat 105, haqiqun ala tanwin, bari hadapan ni, dia bagaimana kita nak mengenal pasti Ritham Osmani ni. Sebenarnya dia mudah kita nak mengenal pasti cara bacaan. Walaupun kita tidak tahu hukum tajwid, tetapi kita tahu kaedah pada penulisan Ritham Osmani ni, insya-Allah kita boleh baca walaupun kita tidak tahu hukum tajwid.
Baik, pada kalimah haqiqun, baris dua depan, tuan-puan boleh perhatikan pada yang saya letakkan cursor ni, iaitu tanda 69. Ya, tanda 69 ini sebagai menggambarkan jelas bacaan. Tu. Jadi haqiqun ala, kerana hukum dia ni izhar halqi, tanwin bertemu dengan ain, arhin kha'ahu, arhin kha'ahu, 6 huruf. Allahumma salli ala Muhammad, huruf izhar halqi. Baik, tanwin bertemu dengan ain. Walaupun di sini kita tidak tahu hukum tajwid, boleh jadi tanya kepada kita ni apa hukum dia, haqiqun ala, apa hukum ni tanwin bertemu ain. Kita pun kata ya aku tak tahulah hukum ni, tapi aku baca macam ni, haqiqun ala. Tak apa. Pasal menjadi keutamaan dalam tajwid tu, hukum tajwid tu, Allahumma salli ala Muhammad, adalah bacaan tu, bacaan Al-Quran dengan bertajwid. Cuma bila kita tahu hukum tajwid ni, Masya Allah, tabarakallah, ya, pastinya insya Allah kita dapat baca dengan bacaan yang bertajwid. Baik, maka ilmu hukum tajwid ini, muslimin muslimat rahimakumullah, adalah ilmu yang kita nak sebut macam mana hukum ilmu hukum tajwid ni masuk ni hukum apa, ni hukum apa, ni hukum apa, mak ja'i, mak wajib, ikhfa, izhar dan sebagainya, adalah yang kemudian, ya, disiplin ilmu yang kemudian. Makna katanya zaman Nabi SAW tak ada lagi hukum tajwid ni. Ya, penentuan hukum ni mak ja'i, ni mak wajib, ni mak lazim, ya, pelbagai mak tu. Cuma dia timbul ataupun keluar kemudian. Ia sama juga dengan ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini nak sebut bagaimana penerimaan pada sebutan masyarakat dunia ni. Kerana masyarakat dunia ini, umat manusia dalam dunia ni, tidak semua boleh melafazkan atau menuturkan huruf-huruf dengan seperti mana Arab menuturkan huruf tersebut. Jadi adalah yang kita sebut sebagai taghliz, tarqiq ra, taghliz lam, ya, dan kemudian imalah, ya, taklil, lagi tashil. Ini dalam bab qiraat. Cuma dalam bab qiraat ni, ya, kita kena ambil tahu juga serba sedikit Ishmam awil rum, ya, nanti kita akan bertemu dengan surah Yusuf, yang ayat dia la ta'manna, tu Ishmam. Bacaan kita, qiraat yang kita baca, qiraat yang standard, itulah Hafsin an Asim. Walaupun kita baca qiraat Hafsin an Asim, di sana ada juga yang diambil meraihkan qiraat yang lain. Umpamanya kita sebut la ta'manna bismillahi majriha, imalah. La ta'manna ishmam, bismillahi majriha, imalah. Bi'salismul fusuq, iaitu dipanggil Allahumma salli ala Muhammad, badal. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tashil ajamiyyun wa arabi. Nanti kalau insya-Allah kita bertemu pada beberapa kalimah-kalimah yang bacaannya qiraat yang kita baca Hafsin an Asim mengambil bacaan qiraat yang lain, ya, insya-Allah pada pertemuan kita dalam tadarus Al-Quran. Karena dalam tadarus Al-Quran itu insya-Allah kita, mudah-mudahan Allah izin kita untuk bersama membaca tadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan khatamlah, ya, sekali khatam dalam tadarus Al-Quran tersebut insya-Allah. Baik, kita kembali kepada hukum tajwid, ya, yang kita nak bicarakan. Baik, jadi kita sebutkan tadi tidak menjadi kesalahan sekira mana dia tidak mengenal hukum tajwid. Tak kenal ni hukum apa, ni hukum apa, tidak salah.
kepada dia, tak menjadi salah. Selagi mana dia baca betul ikut hukum tajwid. Cuma menjadi keutamaan orang yang mengetahui hukum tajwid dan dia baca dengan bertajwid, Masya Allah, tabarakallah. Kerana pada dia ada ilmu hukum tajwid tersebut. Baik. Jadi pada pagi ni kita sentuh hukum tajwid ni supaya bersama dengan kita tu baca dengan tajwid dah. Kemudian kita pun tahu hukum. Masya Allah. Ala an. Panjang kalimah ni. Ala bertemu dengan an hamzah huruf mat dalam ala dan hamzah dua kalimah ya. Tuan-tuan tengok ala satu kalimah, an satu kalimah. Jadi hukum dia mat jaiz. Beza mat jaiz dia dua ni, hukum mat jaiz, satu lagi mat wajib. Mat jaiz munfasil, bercerai dia dua kalimah. Mat wajib muttasil, bersambung, masuk huruf mat dia dengan hamzah tu dalam satu kalimah. Yang ni dua kalimah. Jadi mat jaiz bacaan dia bagi qiraat yang kita baca, bacaan kita Tariq Al-Jazari adalah 4 atau 5 harakat jugalah. Mat jaiz pun sama, mat wajib pun sama, cuma hukum sajalah. Kerana ada Allahumma salli ala Muhammad Tariq yang lain membaca mat jaiz dengan dia boleh baca mat jaiz 2 4 5. Nah, kalau tuan-puan Allahumma salli ala Muhammad boleh jadi bersama mendengar bacaan umpamanya Syekh Abdul Rahman As-Sudais dalam solat sunat tarawih ya. Beliau menggunakan bacaan 2 harakat pada mat jaiz. Mat wajib tetap 4 atau 5, mat jaiz saja. Dan kalau kita dengar umpamanya Abdul Rahman Sudais baca ni, ni 2 lah. Ala 2, la 2. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqqa. Qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israel. Tu Tariq, jalan yang mengambil membaca mat jaiz dengan 2 harakat. Kerana Tariq Al-Jazari Allahumma salli ala Muhammad dia membenarkan membaca mat jaiz itu 2 harakat, 2 atau 4 atau 5. Cuma bacaan kita yang kita pakai yang wajah yang aula, ia 4 harakat lah. Dari tanda pun dah panjang dah kan. Tuan-tuan perhatikan pada tanda mat jaiz ni panjang ni. Panjang ni aula dia 4 harakat lah, 4 atau 5 sama dengan mat wajib. Baik, alla nun mati bertemu dengan lam. Yang ni idgham bila ghunnah, memasukkan nun. Sebab itu dari sudut penulisan nun ni, nun bagi idgham ni dia macam warna dia tu warna ni kerana dia tak warna kan, warna dia tu warna muda sikit. Maksud nak sebut dia tu tidak diguna, nun itu tidak diguna ketika membaca. Kita tak guna dia, sebab itu dia maksud dia memasukkan nun. Kalau nun tu tak masuk dalam, dia jadi macam mana? Haqiqun ala an la, dah betul. An dia kena masuk haqiqun ala alla, mana nun tu dalam bila mana kita melafazkan tak ada. Tapi dari sudut penulisan dia kena ada, pasal maksud dia an tu ada an. Allah pasal masuk idgham bila ghunnah, memasukkan tanpa dengung. La aqula, ya kalimah ni la satu kalimah, aqula satu lagi, jadi 2 kalimah. Jadi hukum dia mat jaiz munfasil. Illal haqqa, maka kita waqaf pada waqaf jaiz ini. Ada waqaf ni, tanda waqaf ni memudahkan kepada kita lah. Kalau waqaf tanda ni tak ada, jadi kita kata, aku nak berhenti di mana ni, panjang ni. Jadi ada tanda waqaf ni jaiz, boleh berhenti, jadi berhentilah sini. Baik, bila berhenti di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, qaf ni kita matikan dia pasal kita nak waqaf. Mana ada kita waqaf, kita sebut urut baris dia tak betul lah bila kita sebut. Macam kita kata nak waqaf sini,
Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqqa. Tu tak jadi wakaf. Dia bila kita wakaf ni, kita mematikan huruf, sukunkan huruf yang akhir kita nak mati tu. Itu nama wakaf kalau kita nak berhenti. Baik, cuma bila kita berhenti, Allahumma salli ala Muhammad, dia jadi qalqalah kubra, berdetak. Pasal qaf ni adalah huruf-huruf qalqalah. Huruf yang kena berdetak bila mana dia berhenti. Jadi haqqa. Dia masuk dulu sabdu ni. Haq barulah berdetak dia qa tu. Nanti kita baca sekali lagi. Qad, ni bertemu lagi qalqalah. Di sini dia letak dah tanda qalqalah ni. Kenapa? Kerana pastinya bagaimanapun bacaan pasti akan ada qalqalah di sini. Kan? Dan ni kerana dan ni dari sudut penulisan asal dia pun dah sukun. Walaupun kita wakaf sini, kita sambung pun tetap dia jadi qalqalah. Berbeza dengan haqqa ni. Boleh jadi tuan-puan bertanya, pasal apa dia tak bubuk warna macam dah yang sukun ni? Kerana kita baca qalqalah, pasal apa dia tak buat macam ni? Kerana bila mana dia bersambung, kerana ni wakaf jaiz, boleh sambung. Bila sambung dia jadi tak qalqalah ni? Tak jadilah, pasal dia memberikan baris dia. Nanti kita beri contoh sambung. Tapi bacaan yang laju lah. Kalau bacaan yang tertib tak mampu nak baca nak sambung ni, dah ada pak mak ni, tak apa. Kemudian ji'tukum bibayyina. Hukum di sini mim mati bertemu dengan ba. Ni sebagai menandakan gunnah lah. Mim ini mati kan, tak ada tanda sukun, tak letak tanda sukun. Maka sebagai menggambarkan gunnah lah, dengung. Melainkan idgham bila gunnah lah. Disebut dah bila gunnah tanpa dengung, nak dengung ke mana lagi? Tu. Cuma kenapa dia tak bubuh tanda sukun juga? Kerana kita sebutkan tadi nun atau tanwin, nun lah khususnya, atau sama juga tanwin. Kerana bila kita sambung dia, kita memasukkan dia kan, memasukkan nun ni ke dalam lam. Nanti bertemu pula mir rabbikum. Mir rabbikum masuk pula nun mati, bertemu masuk nun mati ke dalam ra. Tu. Jadi yang tadi Allahumma salli ala mat kamat ikhfa syafawi, dengung dua harakat. Bibayyinatin min, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Yang ni masuk, tanwin ni masuk ke dalam mim berserta dengung dua harakat. Mir rabbikum, yang ni idgham bila gunnah pula, masuk tanpa dengung. Tu. Masuk tu maksudnya nun tu macam tak ada lah bila baca. Mir terus masuk. Mir rabbikum. Kalau dia baca ada juga nun mati ni, dia kata, aku nak baca lah pasal ada nun. Dia pun baca lah min. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Tak betul lah. Bacaannya tak betul. Bunyi pun pelik dah. Betul. Baik. Mir rabbikum, jadi seolah dalam membaca tu nun ni tak ada. Mir pasal masuk dalam ra ni terus. Okey. Baik. Rabbikum fa arsil mim mati, bertemu dengan fa izha yang kita sebut tadi ni. Ni tak ada buh tanda sukun. Ni kita kata Resam Osmani sebenarnya kaedah memudahkan kita baca walaupun kita tak tahu hukum. Yang ni kita dapat ada tanda sukun ni. Kita tahulah dia jelas. Ni jelas, tak ada jadi dengung dah. Rabbikum fa arsil. Ra ni pula dia bubuh warna nah tuan-puan. Dia bubuh warna ni sebagai warna tafkhim, ra yang tebal. Kan? Ra yang nipis umpamanya baris bawah. Yang ni mati, baris atas sebelum ni baris atas pun ra tebal. Mati pun ra tebal. Kemudian yang mati yang duduk di hujung ayat yang kita nak matikan dia. Contohnya basir. Yang tu tarkik nipis. Kerana ra yang kita mati sebelumnya didahului ya yang mati, dan sebelumnya didahului sebelum ya mati tu baris bawah. Dia jadi ra tu ra nipis. Lainlah sebelum dia baris atas, sebelum dia huruf mati alif.
atas kan. Sebelum dia bagi atas, maka tu tebal. Nanti kita tengok bila bertemu dengan kita akan beri contoh. Baik. Mana dah tadi? Fa'arsil ma'iya Bani Israel. Bani Israel. Ini bertemu dua kalimah. Bani satu kalimah, Israel satu kalimah. Dua lah jadi. Jadi huruf mat sini bertemu dengan hamzah. Hak sini ni nama dia mat jaiz. Panjang ni mat jaiz. 4 atau 5 harakat. Kemudian Israel. Ini satu kalimah ya tuan-puan. Jadi hukum tajwid dia adalah mat wajib muttasil. Cuma pada bacaan yang kita baca, Tariq Syatibiyah, kita baca samalah bacaan dia. Pasal kita mengambil jalan aula. Itulah kan kita sebut tadi jaiz ni. Walaupun dia jaiz, munfasil, tetap kita baca 4 atau 5 harakat. Baik, kita ulang kembali ayat ini. Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqqa qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israel. Baik. Jadi ni kita qalqalah kerana kita waqaf tadi jaiz. Kalau kita nak sambung, jadi sini tak jadi qalqalah dah jadi qaf yang berbaris atas. Baik, kita beri contoh. Dengan bacaan hadalah, bacaan hada, bacaan yang laju. Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqqa qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israel. Tu bila sambung qaf tu tak jadi letak lah pasal kita baris dia qaf tu berbaris kan. Kerana qalqalah ni huruf-huruf qalqalah yang kita matikan atau huruf tu mati sendiri yang ni tetap dah. Kita berhenti pun jadi qada, sambung pun qada juga pasal asal huruf dia mati. Tu muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-106. Baik. Ayat yang ke-106 qala in kunta. Qala in kunta, nun mati bertemu dengan kaf. In kunta. Nun mati ni juga tuan-puan yang dimuliakan, tidak diletakkan tanda sukun. Tanda sukun tu. Sebagai apa hukum dia? Hukum dia tidak jelas lah. Tidak izhar. Hukum dia ada dengung di situ. Melainkan kita sebut tadi idgham bila gunnah sajalah. Kerana dia memasukkan, kerana nun tu tidak ada kesan bila mana membaca. Baik, ni nun ni tak ada suku, jadi kita dah masuk dah. Kita pun dah dalam gambaran kita bahawa ni dengung. Maka kita dengulah qala in kunta. Dua situ. Satu nun mati bertemu dengan kaf, yang kedua nun mati bertemu dengan ta. Dua-dua hukum ikhfa hakiki. Dua-dua dengung. Jadi hak beginilah boleh jadi bila kita tidak teliti dalam membaca, tidak berhati-hati dalam membaca, kita akan terlepas salah satu. Pasal dia dekat-dekat apa tu dengung ni. Kita boleh jadi macam mana? Kita akan qala in kunta ji'ta. Hak nombor 2 kita terlepas. Atau hak awal kita terlepas. Qala in kunta. Dia gitu. Bila kita tidak berhati-hati, disebut sebagai tergopoh-gapah dalam membaca. Jadi terlepas, ada yang terlepas, ada yang terjaga. Bila kita berhati-hati setiap huruf kita baca, baik itu bacaan tartil ni, dalam berhati-hati baca tu insya-Allah lah bacaan tartil ni nak terlepas tu kemungkinan terlepas pada hukum tajwid tu rendah sikitlah. Baik. Kemudian ji'ta bi ayatin fa'ti, tanwin bertemu dengan fa pun ikhfa hakiki dengung. Biha ing panjang di situ dua kalimah kan kita sebut tadi, hukum dia mad jaiz munfasil, bacaan 4 atau 5 harakat.
In kunta, dua pula mari sini. Sama dengan kalimah yang tadi. In kunta. Dua hukum ikhfa hakiki. Dua-dua dengung. Minas sadiqin diakhiri dengan mad arid lis-sukun. Baik, kita ulang. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Baik. Kemudian kita tengok lagi satu ayat. Qala in kunta. Ayat 17. Maafkan saya. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banum mubin. Yang ini terdapat beberapa hukum mad asli. Kemudian di penghujung dari ayat 107, thu'banum mubin. Tanwin bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah, memasukkan tanwin ke dalam mim yang selepasnya berserta dengung dua harakat. Jadi ayat 107 ni mudah kerana satu je hukum dengung. Hukum panjang pun tak ada. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banum mubin. Ayat 108, wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u. Baik. Kalimah baydha'u. Baydha' ni berapa kalimah? Huruf mat bertemu dengan hamzah ni berapa kalimah tuan-puan? Satu kalimah sajalah kan. Jadi hukum dia sini apa dia? Hukum dia mad wajib muttasil. Tu beza antara mad jaiz dengan mad wajib. Cuma dari sudut bacaan kita sebut di awal tadi sama saja. Sebab itu orang tak tahu hukum tajwid pun dia boleh jadi dia akan baca panjang lah pasal dia tengok tanda ni ya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah dalam bacaan kita. Kita tengok tanda panjang lintang ni. Mana tadi ni? Baydha ni. Tanda panjang lintang gini ni. Tanda panjang ni. Maka kita bacalah sekurang-kurang 4 harakat baca panjang. Bagi panjang. Hak ni kah dia? Hak ni kah dia? Hak ni kah dia? Hak ni kah? Hak ni kah? Maka walaupun dia mat jaiz ataupun mat wajib, tetap kita dari sudut bacaan Al-Quran kita tu tetap betul dari sudut hukum tajwid. Baik. Kemudian lin-nazirin. Nun yang bertasydid wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat pada lin-nazirin. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Ma'arid disukun dengan 4 harakat. Baik, satu lagi 19 ayat 109. Qalal mala'u min qaumi. Nun mati bertemu dengan qaf. Ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Inna wajibul gunnah, wajib dengan 2 harakat. La sahirun alim. Nun mat tanwin ya, di sini tanwin yang kita sebut tadi 69 kan tuan-puan. Haqiqun 69. Kalau 99 gunnah dengung. Melainkan idgham bila gunnah. Nanti kita tengok kalau idgham bila gunnah tu dia kenapa dia buat 99 juga walaupun tak dengung, kerana idgham telah memasukkan. Pasal dia tak guna tanwin tu. Baik. Yang ni tanwin ni guna. La sahirun izhar tu. Izhar tu diguna dia. La sahirun alim. Jadi yang ni jelas bacaan dia. Dia tak boleh jadi tak jelas. Kita beri contoh. Ni sebenarnya tak betul. Sebenarnya tak betul, tak boleh beri contoh. Tetapi kerana dalam kita nak mengajar supaya dia nampak, maka dibolehkan. Hadza la sahirun alim. Tu tak betul lah. Pasal dia tak jelas di situ. Dia macam nak ada dengung. Walaupun boleh jadi dia tak sampai dengung dua harakat tu. La sahirun alim, tak sapa pun 2 harakat, tapi kerana ada gap tu seperti macam ada dengung, dia kena jelas tu, habiskan tu dia.
inna hadha lasahirun alim. Tu. Baik, kita ulang. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Baik. Demikian muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian secara ringkas. Ya. Mana dah kesal. Baik. Secara ringkas Allahumma salli ala Muhammad. Bacaan hukum tajwid yang kita sentuh, yang kita sebut ringkas, dia tak jadi ringkas jugalah, panjang juga, tak apalah. Ya, sebagai ilmu tambahanlah kepada kita dalam kita nak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat rahimahumullah. Baik. Kemudian kita nak tengok secara ringkas jugalah, ya, tadabbur kepahaman ayat yang kita baca sebentar tadi. Baik, saya akan memetik ayat yang ke-114. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Ini mari cerita Nabi Allah Musa dengan Fir'aun yang telah kita sentuh secara umum dalam pertemuan semalam, berkaitan dengan tongkat Nabi Musa menjadi ular, dilemparkan tongkat tu, an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Baik, kita baca daripada awal yang kita nak baca, ayat 114. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Dan Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk dalam golongan orang-orang yang dekat denganku. Yang ni berkata telah datang ahli sihir dalam kalangan Fir'aun lah. Ya, ayat 113 tu lagi lah. Wajah as-saharatu Fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ayat 113 sebelum tu. Dan para ahli sihir datang kepada Fir'aun, mereka berkata, adakah kami akan mendapat ganjaran jika kami menang? Ni Fir'aun offer kepada tukang sihir dia. Tukang sihir dia zaman ni, makna tukang sihir ni ramai lah. Tukang sihir Fir'aun ni ramai jugalah. Maafkan, sesemua sikit pagi-pagi. Baik, tukang sihir Fir'aun ni pun ramai jugalah. Baik, maka Fir'aun offer lah kepada tukang sihir. Kemudian tukang sihir pun offer jugalah kan. Kalau kami dapat mengalahkan dia, yakni Nabi Musa kan, maka adakah kami akan mendapat la ajran ganjaran lah, dapat apa-apa manfaat. Maka Fir'aun jawab dalam ayat 114 tu, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Fir'aun jawab kepada tukang sihir, ya, bahkan kamu pasti termasuk dalam golongan orang yang dekat denganku. Maknanya Fir'aun beri offer kepada tukang sihir depa ni, tukang sihir Fir'aun ni, kalau mu lawan sihir dengan Nabi Musa, dengan Musa tu, kalau mu menang, aku akan dekatkan kamu denganku. Beri kedudukan dekat. Maka dia angkat dekat dengan Fir'aun. Kerana Fir'aun nak suruh tukang sihir lawan dengan Nabi Musa. Baik. Maka dalam ayat 115 Nabi Musa pula berkata, qalu Fir'aun, dia berkata kepada tukang sihir Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Tukang sihir Fir'aun kata kepada Musa, mereka yakni para ahli sihir Fir'aun berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan? Ni mana puak-puak sihir yang kita sebut dah semalam ni. Depa ni tukang sihir ni, puak-puak tukang sihir, ahli silat mata kan. Kalau kita tengok cerita-cerita hak depa tunjuk silat mata lah kan. Kita sebut dah kan semalam, iaitu sihir khayali. Apa yang dimaksudkan dengan sihir khayali ni? Mata je melihat tu. Ya, macam kita macam tu. Ni tukang sihir Fir'aun
dia punya alat dia untuk nak jadi sihir tu, silap mata tu macam ni kita beri contoh, pen ni, pen. Dengan dia ada pen. Dia nak buat sihir, dia waktu keluar pen dia lempar, jadi ular. Ni tukang sihir ni, handphone. Itu bila dia nak buat sihir dia lempar handphone, jadi ular. Tu lagi apa lagi? Apa-apa lah. Maka tukang sihir Fir'aun kata kepada Nabi Musa, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulkin. Engkaukah yang akan melempar dahulu, engkaukah yang lebih dulu akan buat sihir lah. Buat sihir. Fir'aun kata apa yang Nabi Musa nak buat ni juga sihir lah pada mereka. Wahab, ia mukjizat yang kita nak sebut nanti, perbezaan mukjizat dengan sihir. Atau kami yang melemparkan. Maka Nabi Musa jawab ayat yang ke-116, qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Dia Musa menjawab, lemparkanlah terlebih dahulu. Maka Nabi Musa kata, ampalah lempar dulu. Mula lempar dulu. Gitu. Maka setelah dilemparkan, mereka menyihir mata orang ramai dan menjadikan mereka takut kerana menyaksikan sihir yang hebat menakjubkan. Ni sihir ni. Dan silap mata tu kita sebut tadi kan. Falamma alqaw saharu a'yunan nas. Mereka memperlihatkan sihir tu. Mereka menyihir mata. Sihir ni, sihir khayali mata. Mata tengok, nampak pen tadi, asap pen, lempar jadi ular. Tu ular. Ketika disihir pen ni jadi ular, sihir ni mari dengan japi serapah lah. Dia ada japi mentera dia, dia tiup, tu dia lempar jadi ular. Maka ketika nampak ular itulah ayunan nas, menyihir mata. Mana mata kita nampak ular, asal kejadian nampak ular tu adalah asal tu apa, pen. Baik tu kita tengok silap mata kan, tuan-puan yang dimuliakan. Kita beri contoh. Ni. Dia ada kain putih dia, atau kain hitam dia ke, apa-apalah yang dia nak tutup. Ini pen kan. Kemudian dia pun tutup lah dalam. Dia pegang. Dia apa? Jampi. Mentera kan. Dia jampi serapa mentera. Piong. Tu dia buat. Keluar. Tengok pegang apa ni? Hak asap pen. Bila keluar daripada kain tadi ni, benda lain dah jadi. Apa kita nak kata? Dia pegang apa? Burung lah kan. Duk bergerak burung lah pegang. Dia tak lama pula dia pun buh pula lah. Pasal sihir ni hak asal dia pen, dia buh pula lah, japi pula. Keluar balik pen, balik asal kejadian. Kerana hak asal kejadian tu pen. Hak nampak burung tu, nampak burung ke hamster ke apa kecil lah, pasal pen kecil pegang. Apa-apa dah kan. Maka hak tu mata saja, menyihir mata, sihir khayali mata kita saja nampak, ia gepalah hamster ke, burung ke, kucing ke, apalah. Tu. Baik, demikian juga tukang sihir Fir'aun, dia lempar, pungak lempar. Cuma hak masa tu boleh jadi tiga dah masa tu puak-puak sihir tu jadi ular lah. Ni lempar pen ular, ni lempar pen ular, ni lempar gepalah, apa-apa yang ada sebagai alat sihir depa tu, tukang sihir. Baik. Maka nak menakutkan, wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Kerana menyaksikan sihir yang hebat menakjubkan. Kemudian ayat 107. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Dan kami wahyukan kepada Musa, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa supaya melemparkan tungkat. An alqi asak, lempar tungkat. Nabi Musa Allah beri mukjizat tungkat yang kita sebut dah semalam kan. Tungkat. Hak masa nak berlawan dengan tukang sihir, Allah suruh lempar tungkat. Asal masa pegang tukar, dia lempar jadi ular juga. Nak lawan dengan tukang sihir ni. Maka tukang-tukang sihir Fir'aun kata, ni biasalah macam kami juga ni. Pasal Allahumma salli ala Muhammad, macam kami juga ni kenapa? Kerana hak masa mu pegang tadi tukar, dia lempar jadi ular. Macam kami pegang tadi lempar jadi ular. Pegang hak ni pegang
Handphone lepas jadi ular. Tapi zaman Fir'aun ni tak ada lah handphone ni. Kan? Wallahualam, tak tahu aku teknologi mereka hebat lagi. Kan? Baik. Lepas apalah semua segala macam mak nenek lah. Hak ada sebagai alat kepada tukar sihir. Maka tukar sihir Fir'aun pun respon gitu. Oh sama ya. Cuma ni lah hak pelik mereka tercengang. Apa dia? Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba ia bertukar menjadi ular dan menelan segala kepalsuan mereka. Tu. Apa yang disebut menelan segala kepalsuan mereka? Iaitulah ularnya Nabi Musa alaihi salam. Ular ni telah habis ular-ular hak lain. Makna boleh jadi kita kata tukar sihir ada 5 orang contoh. Jadi 5 ekor ular lah kan. Hak ni lepas jadi ular 5 ekor ular. Contohlah, tak tahu Allah Ta'ala alam berapa lah ekor ular tu. Tapi disebutkan bahawa ularnya Nabi Musa menelan ular-ular tukar sihir. Maka apa maksud daripada ular Nabi Musa ni? Maka ularnya Nabi Musa ini adalah ketikanya tukar lah. Tapi bila lepas jadi ular, ketika ular tu jadi ular tu ketika ular tu adalah sebenarnya ular. Ini mukjizat. Kalau tukang sihir yang disebut tadi, ayunan nas, saharu ayunan, menyihir mata manusia. Tapi hak Nabi Musa tu ular betul. Sebab itu ular Nabi Musa boleh makan. Kalau ular sihir tak boleh makan. Nak mematuk pun tak boleh. Tu. Kalau kata tukang sihir, kita tengok dia ni ahli silat mata. Dia pun pegang. Dia kata aku ni boleh sihir ni, pen ni jadi ular. Mu buatlah tak, mu buat sihir. Lepas tu dia lepas jadi ular, nampaklah ular. Kita nampak ular pasal dia sihir mata kita nampak ular. Ular tedung ni akak kepala ni. Tunggu nak patuk. Jadi ular tu tuan-puan yang dimulakan tak payah takut lah. Pasal asal dia peng. Kita nampak ular. Tak payah takut. Takut tadi lagi tu. Ni ular ni lagi patuk tak pasal. Saya takut. Pergi sepak je ular tu. Tu. Pasal dia bukan ular sebenar. Tu. Baik. Dia bukan ular sebenar. Dia asal dia adalah gitu. Tetapi ularnya Nabi Musa ketika menjadi ular adalah ular yang sebenar sehingga menelan. Maka sebab itu tukang sihir Fir'aun tercengang, terkejut buruk lah kita kata. Mana ni ular ni makan? Ular kita ni setakat duk main gigi gitu lah. Duk main bergerak lah. Nak makan tak boleh. Pasal dia bukan betul-betul ular. Dia ular sihir. Tu. Saharu ayunan, tapi ular ni mana boleh makan? Tu. Terkejut buruk lah kata tukang sihir Fir'aun. Jadi tukang sihir Fir'aun melihat bahawa apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu bukan sihir. Kerana dia melihat akan kebenaran, kerana dia tahu dah dia tukang sihir. Ya, kalau kita ni tahu satu perkara ni begini, kalau perkara ni tidak sama dengan hak kita buat ni, maka kita tahu hak dia buat ni tidak seperti hak kita. Contoh kita pergi kata, tapi kita tak sihir lah. Contoh kita kata, kita ni tukang sihir. Begini dia punya kaedah dia. Hakikat dia begini. Tapi kita pun kata, dia ni pun sihir juga. Tapi kita tengok dia, berlainan daripada kaedah dan hakikat kita tu. Maka apa pada kita ni, kita akan melihat apa yang dia buat ni bukan seperti kita. Samalah tukang sihir Fir'aun ni. Baik. Kemudian ayat 118, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka lakukan jadi sia-sia. Terbuktilah kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan batallah, sia-sialah apa yang mereka lakukan. Tukang sihir. Mana kalah tukang sihir Fir'aun. Yang hak awal tadi tu minta ni. Kalau kami menang, apa kami boleh dapat? Nak menang, apa kalah? Kan? Tu. Tapi gitulah sangkaan tukang sihir dia berasa hebat dah gitulah. Manusia gitu. Bila dia ada kelebihan, dia ada satu kelebihan, satu perkara, dia berasa dia hebat. Berasa hebat tu tak boleh tu. Kan? Ujub, berasa kagum pada diri tak boleh. Bila berasa kagum diri tu, dia akan melampaui batas. Ya, melampaui batas ketetapan Allah. Fa'ulibuna lika wanqalabu saghirin, ayat 109. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang saghirin, orang-orang yang
wa ulqiyas saharatu sajidin. Dapat sihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Maka disebutkan ada tukang sihir yang melihat kebenaran itu beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu demikian apa yang kita bicarakan pada pagi yang mulia ini, itu dari muka surat yang ke 164 ayat 105 hingga ayat 120. Jadi panjang sikit ya. Maafkan saya, selalu dalam 30 ke 40 minit. Hari ni dekat sejam pasal cerita Nabi Musa ni. Cerita Nabi Musa ni pun syok jugalah untuk kita nak ambil pengajaran dan pelajaran, khususnya dalam menceritakan tentang mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sekadar itu untuk pagi ini, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pula pada ayat 165 ayat 165 pula. Muka surat 165 ayat 121 hingga 130 surah Al-A'raf. Jadi luangkan sedikit masa untuk malam ni pula kita baca semuka dan tengok pula hukum tajwid sikit, lepas tu ambil pula tadabbur sikit. Baik, sekali lagi disebutkan sebagai kita nak sebut usaha kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah sekiranya diizinkan Allah, kita akan mengadakan bacaan tadarus secara online ya, kerana awal Ramadan tu masih lagi dalam keadaan PKP lah kan. Jadi kita tak boleh pergi masjid. Kita nak tadarus pun bolehlah bersama ahli keluarga. Cuma kita anjurkan secara online, insya-Allah di page audio kuliah bersama dengan saya setiap hari 2 kali. Selepas asal lebih kurang 5.30 nanti kita akan tentukan masa yang sebenarnya, dan malam selepas tarawih lebih kurang pukul 10 atau 10.30, petang lebih kurang pukul 5 atau 5.30, untuk bersama-sama kita nak bertadarus Al-Quran setengah juzuk, sekali pertemuan setengah juzuk saja, kerana kita akan baca secara tartil. Kita nak ambil jalan apa yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW, bertadarus dengan malaikat Jibril sepanjang bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan sekali khatam Al-Quran. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan usaha kita di pagi ini mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf atas kesalahan dan kesilapan yang saya lakukan sepanjang pertemuan kita pada pagi ini. Insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan malam nanti, insya-Allah sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan niran bi karamatil Qur'an warfa' darajatina bi fadilatil Qur'an wa kaffir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami afiah, keselamatan, kesihatan dunia akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah dari penyakit kusta, gila, sapak dan penyakit-penyakit yang buruk, khususnya wabak COVID-19 yang melanda kami saat ini ya Allah. Kau angkatlah wabak tersebut daripada kami, khususnya negara kami yang tercinta Malaysia dan biladina wa biladil muslimin dan bilad negara-negara kaum muslimin yang lain, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana
وقراءتنا وحاجاتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته